Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Okey, boleh dengar tak? Boleh. Okay, so I start the lecture tutorial. Saya share screen. Sihat semua? Sihat. Alhamdulillah. Okay. So sekarang kita tengok tutorial relation. So next week will be your quiz 2. Quiz 2 contain topic about tutorial 9, tutorial 8 and tutorial 7, which the topic is relation. Previous week apa? Relation, counting and induction and recursion, right? The topic for our is quiz 2. Okay, quiz 2 will cover on topic, saya mark. Induction and recursion, counting and relation. The question will be in MCQ question, multi-choice question, ABC. So online quiz, it will provide you 5% mark. Okay, so by this week lah, maksudnya saya akan publishkan kamu punya carry mark, which is carry mark contain quiz 1 and midterm test. Okay, so you can plan for your next week, which is your last week for drop. Okay, hopefully this subject kamu remain lah, tak payah drop sebab saya rasa untuk group ni okay. Okay, so now we focus on tutorial 9. Okay, can we proceed with tutorial 9? Ada soalan tak? Dalam nota kuliah ke, ada soalan ke? Boleh tanya dulu before we proceed. Okay. Ada soalan. When is the date for quiz? Quiz is will be on next week tutorial hour, which mean tutorial macam ni lah. Kita buat quiz dulu. Then we will discuss on to next tutorial. Lepas quiz kita buat tutorial yang seterusnya. Boleh Stephen? Okay, Sosial Zee, saya sihat. Okay. Okay, another question? Tak ada. Okay, so for this topic, relation, what we have to know is, we have to know about reflexive, symmetric and transitive punya sifat. Okay, so kita tengok kita punya kefahaman ataupun kamu boleh tengok juga saya punya recorded punya untuk group tu sebentar tadi. Sebab kadang-kadang ada benda yang saya terangkan kat situ, saya tak terangkan untuk group ni. Okay, so sekarang untuk transitive, reflexive and symmetric. Okay, for question number 1. Okay, here in a set, kita tahu bahawa kita dalam set tu kita ada 1, 2, 3, 4. So nampak kan yang saya share ni? Okay, kita ada set tu, kita ada 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita nak uji sama ada 1, 2, 3, 4 ni dalam relation yang dibagi for number 1 ni, is it dia mematuhi sifat apa? Whether it is reflexive ke, symmetric ke, transitive. Okay, so we want to determine now. Okay, so for reflexive ialah kita ada, kalau kita ada 1, 2, 3, 4, kita mesti ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 dalam relation tu. So for number 1, adakah dia reflexive? So kat sini kita nampak bahawa 3, 3, 2, 2 ada.
Dua-dua, tiga-tiga ada, but we don't have satu-satu and empat-empat. So bila kita tak dapat jumpa satu-satu, dua, empat-empat kat situ, faham kita tak boleh katakan dia refleksif. Dia tidak mematuhi untuk sifat refleksif. Okay, is it symmetric? Okay, so sekarang symmetric. Symmetric ialah apa? Bila dalam kita punya relation tu, bila contohnya kita ada satu, dua. Symmetric ialah mesti ada dua satu juga dalam tu. Maksudnya symmetric punya relation. Kalau ada satu dua mesti ada dua satu. Okey, contohnya dekat sini kalau ada dua tiga, ada tak tiga dua? So ada. So this dua tiga ada tiga dua. Okay, but here we have two four. But here there is no 4, 2 inside, right? So, kita tak boleh kata dia symmetric. So, kita ada 2, 4. But kita cannot find 4, 2 dalam ni. So, dia bukan symmetric. Okay, so untuk transitive. Adakah dia transitive? Okay, so kita tengok dekat sini Okay, kita boleh tengok. Okay, kalau transitive, kita selalu abaikan yang sama. Dua-dua, tiga-tiga. Sebab, kenapa? Sebab nanti dia akan dapat diri. Maksudnya contohnya kat sini. Kita ada dua, tiga. Kita ada dua, tiga. Kita cari satu relation yang bermula dengan tiga. Okey, yang bermula dengan tiga dalam list ni, okey, kita selalu abaikan tiga ni sebab bila kita letak tiga, dia akan dapat dua, tiga yang balik. Maksudnya ialah apa transitif, apa sifatnya ialah contohnya kita ada A, B. Lepas tu dalam relation tu kita ada B, C. Okey, kita cari sesuatu yang bermula dengan B, which is B, C contoh. Okey, transitif dia, sifat dia ialah mesti ada A, C dalam tu. Maksudnya B ni sama, okey, mesti ada AC juga dalam tu. Baru dia mematuhi transitif. Okey, maksudnya kat sini kalau kita ada 2, 3, okey, 3 kita boleh abaikan sebab nanti dapat 2, 3 juga. Okey, kita ambil yang bermula dengan 3 yang lain. 2, 3, so kita ada 3, 2 yang pertama. Okey, bila kita ada ni, dia akan jadi apa untuk transitif? Dia akan jadi 2, 2. Okey, so 2, 2 ada dalam tu. Okey, then another yang bermula dengan 3 ialah kita ada 3, 4. Kita tengok yang ada dalam senarai tu je. Jangan wujudkan benda yang lain. Okey, so kita nampak 3, 4 ada dalam tu. So kalau transitif, 2, 3, 3, 4 jadi apa? Jadi 2, 4. Okey, so 2, 4 ada tak dalam tu? So ada. Okey, selain tu, 2, 3, 3, 2, 3, 4 ada tak bermula dengan 3 lagi? 3, 2, 3, 4. Okey, so itu saja kan? Okey, so 2, 3 dah selesai. Okey, yang ni dah selesai. So yang lain ialah kita ada 2, 4. Okey, untuk 2, 4, senaraikan. 2, 4, apa unsur yang bermula dengan 4 dalam relation yang dia ada dalam ni? Bermula dengan 4. So dia tak ada. Okey, kan nampak tak? Bermula dengan 4 tak ada. Okey, so kita abaikan yang ni dulu. Okey, so 3, 2. Okey, 3, 2. Kalau saya ada tersalah, beritahu kerana tak perasan. Okey, bila kita ada 3, 2 sekarang ni, dekat 3, 2, apa unsur yang bermula dengan 2? Kita ada 2, 3. Okey, bila kita ada 2, 3, dia jadi apa untuk transitif? Dia jadi 3, 3. So, ada 3, 3 dalam tu. Okey. Lepas tu, selain tu, bermula dengan 2, kita ada 2, 4. Okey, bila kita ada 2, 4, kalau transitif, kita akan dapat 3, 4. Okey, so kat sini 3, 4. So kat 3, 4 pun ada dalam ni juga. Selain 2, 3, 2, 4 ada tak yang bermula dengan 2? So tak ada kan? Okey, so nampak tak kat sini, dia tak ada pasangan yang 4 kat depan, but it's contained here. So it's okay. Okey, dia dah ada dalam ni. Okey, so sekarang selain 3, 2, ada tak nombor yang lain? Okey, kita ada 3, 4. Okey, ada tak unsur yang bermula dengan 4 dalam ni? So tak ada, but we use this in here. Dia ada gunanya dalam ni. Okey, so
we can conclude this is transitive. Kerana sifat transitif tu dipenuhi. Okey, ada soalan. Dia kata yang ni tak ada pun pasangan dia. Maksudnya 2, 4, 4 yang lain tak ada pun dalam ni. But we use it here. And yang ni pun kita guna. Yang ni pun kita guna dekat sini. Okay. So, dia mematuhi sifat transitif lah kita guna semua ni. Okay. Nampak tak? Boleh? Okay. So, for number 2. Okay, number 2. Number 2 ni dia sifat apa? Siapa tahu? Adakah dia refleksif? Dia ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. So, nombor 2 refleksif. Dia ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. So, nombor 2 ni refleksif. Boleh? Ada soalan tak ni? Okay. So, sekarang adakah dia simetrik? So, simetrik kita tengok unsur dalam ni. 1, 2, 2, 1. So, ada 2, 3. Yang lain tak adalah. Yang unsur yang berlainan 1, 2 je. So, dia ada 2, 1. So, it also symmetric here. Symmetric. Okay, symmetric. Okay. So, adakah dia transitif? Kalau kita ada ni, dia transitif ke? 1, 2, 2, 1. Kita ada 1, 1. So, dia juga ialah apa? Dia tidak transitif. Kenapa? Sebab kalau dia ialah 3, 3, 3, 3 tu tak digunakan pun dalam mana-mana. Nampak tak? Kenapa saya kata dia tak transitif? Boleh? Dia bukan transitif. Boleh tak? Nampak tak kat sini? Sebab betul saya kata dia 1, 2, 2, 1, dia ada 1, 1 dekat sini. Tetapi dekat sini kita ada 2, 3, 3. Ada tak unsur 3 lain tak ada dan dia tidak digunakan dalam 1, 2, 2, 1 tadi. Boleh untuk yang tu. Boleh. So it's not transitive. Boleh. Can we move? Okay, selain tu, kita tengok nombor 3. Nombor 3 ni 2, 4, 4, 2. So it is symmetric je. Dia symmetric, dia satu, dia symmetric je. Okay, dia ialah symmetric punya properties. Nombor 4. Nombor 4 ni, adakah dia refleksif? Tidak, sebab dia tak ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Adakah dia symmetric? Juga tidak. Kalau kita ada 1, 2, tak ada 2, 1. So, sekarang kat sini kita ada 2, 3, 3, 4. Kita tak ada 2, 4 dalam tu. So, it is none of these properties. Dia tak mematuhi ketiga-tiga tu. Okey, untuk nombor 5. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. So, clearly it is reflexive, right? Then, for number 6. Number 6 ialah apa? Adakah dia refleksif? Tidak. Simetrik, kita ada 1, 4. Ada tak 4, 1? So, tak ada. And is it transitive for problem number 6? Kita ada 1, 3. Kita ada 3, 1. But we can't find, kita tak boleh dapat 1, 1. Betul tak? Kita ada, selain tu kita ada 1, 4. Contohnya kita ada 2, 3. Kita ada 3, 1. Ada tak 2, 1 dalam ni? Kita tak nampak kan? So, kita dapat buktikan satu je pun dah cukup. So, it is also not transitive. So, none of these properties. Okay. Faham ya macam mana nak decide? So, problem number 1. If you can answer this and understand, so you know already the concept of
reflexive, transitive, and symmetric. Okay, can we move to problem 2? Okay, so now we go for problem 2. Problem 2 ni ialah we want to write relation in metric punya notation. Okay, so kalau kita ada 1, 2, 3, bermaksud kita ada kat sini lajur yang pertama, row ialah 1, 2, 3 and our column ialah 1, 2, 3. Macam tu. Kita nak buat dalam bentuk matrix. And if the relation tu ada 1, 1, row number 1, column number 1, 1, 1, so we put it as 1. Dan 1, 2 pun row number 1, column number 2, 1, 2. Then 1, 3, row number 1, column number 3 pun ada. So, kita tulis 1, 1, 1. Yang tak ada ni, kita kena tulis juga sebab this contain matrix 3 times 3. Okay, so jawapannya ialah inilah kita nak menunjukkan relation untuk nombor 1. Okay, untuk nombor 2, kalau kita dah tak tulis 1, 2, 3 kat luar, 1, 2, 3 yang kat atas ni pun tak apa sebab kita dah faham konsepnya. So, terus tulis. Kalau 1, 2, 1, 2 maksudnya row yang pertama, kolom yang kedua, right? Okay, ni ialah 2, 1, row yang kedua, kolom yang pertama. And 2, 2 ialah row yang kedua, kolom yang kedua. Row ini 3, 3 ialah row yang ketiga, kolom yang ketiga. So kat sini yang tak ada letak kosong. Mesti 3 kali 3. Okey, boleh. Jadi, bila dia bagi matrik, dia suruh represent in term of relation yang macam atas ni, yang macam ni. So, kamu dah boleh tulis dah. Okey, yang ni ialah 1, 2. So, boleh tulis balik. This is 1, 2. So, daripada matrik, kita dah boleh tulis relation yang involved. Okey. Okay, this is number 2. Number 3, dia jadi matrik apa? Dia banyak ni. Okay, so kita tahu bahawa kalau kita nak check, maksudnya kita ada 1, 2, 3 relation. So, 1 tu mesti ada 3. Kat sini. Okay, so number 3, dia jadi, okay, dia jadi kat sini 1, 1, kat sini 1, 1, 1, 2, 1, 3. Lepas kita ada 2, 2, 2, 3. Lepas kita ada yang ni. Okey. Faham kan? Okey. So, yang untuk nombor 4, kita mesti ada satu, dalam tu mesti ada 2 je relation dia. Which is 1, 3 dekat sini. 3, 1 dekat sini. Yang lain kosong. Boleh? Okay, finish with problem 2. So, sekarang problem 3 ialah kita represent kita punya, contohnya dia bagi matrik tadi, contoh dia bagi matrik, lepas tu dia suruh determine whether it is transitive ke, symmetric ke, reflexive. So, boleh buat kita boleh senaraikan macam ni, so kita boleh determine dia transitive ke apa ke, ataupun kamu boleh tengok dekat nota daripada matrik pun kita dah boleh determine whether it is reflexive, transitive dengan simetrik. Tak pun boleh macam ni pun, nak uji pun boleh juga, mana-mana pun okey. Okay, so now number 3 is we want to represent relation in term of digraph. Digraph ialah directed graph, which is it contain arrow daripada apa ke apa. Contohnya, okey kat sini dia kata 1, 2, 3, 4 set ni. Maksudnya kita ada berapa note kat situ, kita ada 4 note kat situ. Note ni terpulang dekat kamu. Kamu nak tulis macam mana? Contohnya ni 1, sini 2, sini note 3 contohnya, sini note 4. Ataupun kamu nak tulis dia sebagai contohnya ni 1, sini 2, sini 3, sini 4 pun boleh. It depend. Ataupun nak tulis dia sebagai 1 dalam satu garis lurus, 2, 3, 4 pun okay. So now what you are going to do is to
develop a digraph, which mean contohnya nombor 1 saya guna yang ni nombor 1. Yang ni. Okey, nombor 1. Okey, untuk nombor 1 tu saya nak lukis diagram tu. Okey, 1, 2. Maksudnya saya mesti ada hubungan di antara 1 ke 2. Maksudnya lukis satu arrow yang menuju ke 2. Okey, 1, 3. Okey, kita tulis 1, 3 kat sini. Dia menuju ke 3. Okey, 1, 4. Daripada situ ke 4, anggapkan lurus lah ya. Okey, 2, 3. So, daripada 2 ke 3 ada satu garis. And 2 ke 4. 2 ke 4 kita ada lagi satu garis. Mesti ada arrow kita nak tahu daripada berapa ke berapa. Okey, 2, 4, 3, 4. Okey, so this is the diagram for relation number 1. Okay, for relation number 2, if I want to use this, okay, number 2, 1, 1. 1 pergi ke 1. Okay, kalau dia refleksif, mesti ada satu benda macam ni. Dia pergi ke diri dia sendiri. So, letak arrow pergi ke diri dia sendiri. Okay, 1 pergi 4. So, daripada 1 menuju ke 4. So, ada arrow menuju ke 4. 2, 2. So, ada satu arrow dekat 2 yang balik dekat diri dia sendiri. 3, 3. So kat sini pun sama. Macam ni. 3 pergi ke 3 juga. Dan 4, 1. 4, 1 maksudnya ada satu arrow yang balik dekat 1 balik. Okay. And number 3. Number 3 ni kalau kita nak tulis macam ni macam serabut kan. Okay, kamu boleh jugalah buat macam ni. Okay, buat 1, 2, 3, 4. Okay, this is 1, 2, 3, 4. Okay, so sekarang kamu bolehlah lukis. Kalau kat sini saya buat nombor 4 lah nombor 3 kamu boleh buat sendiri. Maksudnya ada berapa arrow dekat situ terlibat, kamu kena kira relation. Kalau dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 relation, so mesti ada 6 arrow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So yang ni pun sama juga. Nombor 3 mesti ada 12 arrow. Dan nombor 4, kalau kita buat dekat sini, 2 ke 4. 2 pergi ke 4. 3 pergi ke 1. Lepas tu 3 pergi ke 2 dan 3 pergi ke 4. Selalunya kan kita tengok benda-benda macam ni, kita boleh nampak kalau networking kan kita ada from one server to another server, kita nak tengok aliran trafik mana yang sentiasa sesak yang pergi ke situ, selalunya orang represent dalam bentuk diagram macam tu lah. Kita nak tahu daripada mana ke mana, kat mana yang selalu heavy traffic, macam tu dia boleh nampak representation of that particular traffic dekat dalam contohnya dekat server yang satu tu ada banyak sangat input masuk. Okay, so dia boleh nampak lah kat situ. That's how we represent. Kenapa kita kena belajar relation ni. So, daripada diagram ni, selalunya kita tengok macam tu lah. Okay, tak pun kalau kita tengok daripada, kalau kita bekerja sebagai seorang trafik udara ke, okay, kita trafik dekat kereta api ke, macam tu juga dia banyak macam kalau kita tengok cerita pun cerita English kan, kadang-kadang kita tengok dia orang bawa kapal kan, kita nampak from one node to another node dekat mana dia nampak mana yang menuju dekat dia, kan dia macam tu lah, dia representation to that. Okay, jadinya dia punya unsur dia tu kalau macam dekat kapal terbang, maksudnya one node tu ialah represent satu kapal terbang. Ataupun kalau kita nak represent satu airport as a node pun lagi bagus, sebab airport tu kita akan nampak kapal terbang yang menuju dekat satu airport tu. Ada berapa banyak masuk, ada berapa banyak keluar. Okay. Then for problem number 4. Kat situ. Apa? Closure. Closure ialah kita lengkapkan dia. Contohnya kat sini, kita nak buat reflexive closure. Reflexive closure, kalau kita ada ni ialah relation yang dia bagi, and this is our node set kita. Okay, so sekarang kita senaraikan dulu. Kita ada 0, 1 daripada soalan yang diberi, 1, 1, senaraikan dulu. Lepas tu kita ada 1, 2,
20. Lepas tu 22. And we have 30. Okey, lepas tu kita nak buat reflexive closure. Okey, kita tengok reflexive closure ni bermaksud kita lengkapkan dia supaya sifat reflexive tu dia dipatuhi. Okey, contohnya macam ni. Okey, kita nampak tak kat sini 01, 11, 12, 20, 22, 30. Untuk jadikan dia reflexive kita ada 11 sekarang. Lepas tu kita ada 22. But we don't have 00. So boleh tambah. Kita tambah 00. Lagi kita kena tambah 11 ada, 22 ada, tapi 33 kita tak ada. So kita tambahlah 3. So sekarang kat situ this set of relation dia dah jadi reflexive closure sebab sifat reflexive tu kita dah penuhi dah. Faham? This is what we call closure here. Reflexive closure kita lengkapkan dia punya relation supaya dia memenuhi sifat reflexive. Okay, so symmetric closure now. Kita padam Okay, untuk symmetric closure kita lengkapkan supaya dia memenuhi symmetric punya properties. Okay, so now in order to get it to be symmetric, kita tengok 01, 10 ada tak dalam ni? So tak ada, so kita tambah 10. Okay, 11 tak perlulah sebab 11 symmetric dia ialah 11 juga. 12, 21 ada tak? So tak ada, so kita tambah 2, 1. Then 20, 02 ada tak? So tak ada, kita tambah 0, 2. Okay, so 22, simetriknya 22 juga. 30, 03 tak ada, so kita tambah 0, 3. Okay. Bila kita dah lengkapkan, kita dah tambah 1, 2, 3, 4 perkara ni. So, symmetric closure kita tu dah dipenuhi untuk nombor 2. Okay, your task now, saya nak kamu cari transitive closure. Dah dapat transitive closure, please check with recorded version of group 2 punya discussion just now. Saya dah jawapan dia kat situ. Kat situ saya dah tak jawapan. So, please find transitive closure. Okay, this is your task. Then check your answer inside the discussion for group 2 just now. Okay, boleh? Okay, so finish with our tutorial 9. Okay, so kita ada quiz 2 next week masa tutorial. Lepas tu kita akan ada assignment. Assignment ni group work dan kita akan beri masa untuk kamu hantar. That's the last kerja khusus yang kamu kena kumpul for carry mark. Okay, then we go for our final exam. So that's all. Is there any question? Madam, Yes, saya. just asking, like the first problem, isn't it we have the transitive, like if we don't use that term, not the pair, but it's already occur in other pairs, so we consider it as included in transitive, right? But inside the example, like example 2 and 4, is actually not using, but it's included inside other pairs, so it's considered as transitive. But what if the 2, 4 is not inside, like kami ada like 3 order, like 2, 3, 3, 2, and then 2, 2, right? What if the 2, 4 is not inside the second order, but it's inside the third order? Can it include it as the transitive also? Okay, contohnya kan, yang ini tadi saya kata dia ialah transitive ke? Tidak kan? Yeah. I'm just like asking a simple example. Like Okay, although for my example is example, not correct.
It's okay. Can we look at our notes kan? Kat notes tu dia macam ada satu jawapan tu macam salah untuk transitif. Kamu perasan tak? Kamu dah tengok tak notes? This is the graph relation. Kita belajar relation lah kan? Okay. So kita tengok notes yang untuk transitif. Okay, kat sini. Kan nampak tak kat sini? Okay. So kat sini jawapan dia bagi 4, 5 dengan 6. Tapi sebenarnya 6 is not the transitive, right? Kat saya tak share. Kejap. Saya tak share. Tak share. Kejap ya, saya share dulu. Okay, so kalau kita tengok contoh. Nampak tak? Saya tengah share ke ni? But I still see nothing. Okay. It's showing now. Okay. So example 5 ni kan, dekat sini dia kata R4, R5 dengan R6. Okay, but if we look at this answer, yang ni saya tak betulkan pun sebab orang kalau dia tengok nota je, dia tak tengok saya punya recorded version tu, dia tak faham konsep transitif ni. Okay, so sekarang, but I explain it in my recorded for lecture last week. Okay, so R6 ni is totally not transitive. So it's not transitive. But R5, okay, look at R5 now. R5 kita tak consider satu. Okay, kita ada 1, 2. So kita ada 1, 2. So look at another pair with yang mula dengan 2. Okay, kat situ ada 2, 3. Okay, kalau kat sini kita ada 1, 2. Obviously lah kalau kita ada 2, 2 dia akan jadi 1, 2 juga kan? So, 2, 2 ni dah termasuk. Boleh faham tak? Oh, okay. Apa tak kat situ? Okay. So, sekarang kalau kita ada 1, 2, 2, 3. So, kat situ dia akan jadi apa? Kat sini jawapan dia akan jadi 1, 3, right? So, 1, 3 ada tak dalam ni? Ada kan? Okay, so kalau kat situ, sekarang kita consider ni 1, 2. So, 1, 2, another relation yang mula dengan 2 ialah 2, 4. So kalau 2, 4, kita akan dapat 1, 4, right? 1, 4 also inside. So kita belum nampak lagi satu benda yang dia tak memenuhi transitive. Okay, so kita look at another yang mula dengan 2 selain 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 4. Ada tak yang lain? So tak ada kan? So yang ni dah sudah. Okay, boleh tak kita consider 1, 3 pula? Kita move one by one until we get proof ada satu yang dia tak ada. Maksudnya kat sini kalau contohnya kita ada 1, 3, pair yang ada mula dengan 3 ialah 3, 3 akan dapat 1, 3 balik. 3, 4. Okay, kita ada 3, 4. Okay, so kita ada 3, 4, 1, 4 still dalam tu. So we can't find dia tak mematuhi transitive. So dia still mematuhi transitive. So we go for 2, 3. Okay. Buat satu-satu. Tapi yang ni untuk R5, yes, it's transitive. Tapi kalau macam contoh kat sini, R1 ni, kenapa dia bukan transitive? Sebab kita ada 1, 2, 2, 1, still dapat 1, 1. Kita ada 3, 4, 4, 1. Kita ada 3, 1 tak dalam ni. So, we already find one transitive properties dia tak patuhi. Maksudnya kalau kita ada 3, 4, 4, 1 mesti ada 3, 1. So kita dah boleh totally tolak. R1 bukan transitive. But here R2, 1, 2, 2, 1, we get 1, 1 here. So R2 is transitive. R2 transitive kat sini. R4 is also transitive kalau kamu tengok. Sekarang kan soalan just now siau Yes. kita tengok R4. R4 ni saya rasa yang maksud soalan siau just now. Okay, 2, 1. Sekarang kita can find ada relation with begin with 1 right here.
So R1 ni kita tak guna lagi. So kita reserve it, letak tepi dulu. Boleh? Okay, untuk R4 ni. Okay, so sekarang kita ada 31. Kita move to another relation. Sebab R1 ni tak ada pun bermula dengan satu yang lainnya. Okay, so 31 ada tak mula dengan satu lagi kat belakang? So tak ada juga kan? Betul tak? Boleh? Dia tak ada yang Boleh, bermula. boleh. Okay, so kita pergi 32. Okay, kita pergi 32. Okay, kita pergi 32 kat dalam ni. Okay, so now we find that another term. Okay, 32 apa yang mula dengan 2 kat belakang ni? 21. But we already use it. Yang ni. Kita dah guna. 21. So sekarang dia jadi 31. So dia ada dekat sini. So 31, so kita dah guna dah dua-dua tu. 31 ada dalam tu. Okay. So lepas tu 32, kita nampak tak kat sini ada tak lagi yang bermula dengan 2? Tak ada kan? Okay, so we move to 41. 41 pun kita tak jumpa lagi yang bermula dengan 1 daripada awal dan akhir ni kan. But we remain it tepi. Tadi just now 31 tu dia jadi ni kan. So yang ni kita dah guna pun. Even though kita letak put aside first, but we already use it in this transitive properties. Okay, so now we go for 41. 41 tak ada kan, kita tak guna, but we move to 42. We put aside first. So 42. 42. So now we look at 2 yang bermula dengan 2. Ialah apa jasa? 21, right? Okay, 21. Dia jadi apa kat sini? Dia jadi 41. Okay, we already use it here. Just now we put aside, right? But we already use this. Dia jadi 41. So ada dia dalam tu. Okay. So another 42, 21 ada lagi tak yang mula dengan 2? Tak ada kan? So kita move to yang lain. Ni 43. 43 yang bermula dengan 3 apa? 31 dengan 32 kan? So 31 yang pertama. 32 yang kedua. Okay, so now it will become 41 and 42, right? Okay, 41 and 42. Okay, so ada pun dalam tu. So R4 ni is also transitive. So transitive dia kat situ R4, R5 and R2. So R6 is not transitive. Boleh. Yang ni menjawab tak tadi yang Xiao tanya tu? Okay, understood. So if inside the question, will they ask me like how to prove that I have to write down all these to prove this is transitive? Okay, so we cannot skip any step, like even though I know it's already being used. If it is transitive, you have to make sure all the pair is inside that. But if you found that this not inside the set, then you can stop. It's not transitive. Okay, understood. Thank you, madam. Okay, welcome. Okay, another question. Is there any question? Okay, try to do the closure for transitive. Just now, yang problem yang akhir tadi, buat closure untuk transitive. Nak tahu kamu faham tak transitive tu? But saya faham. Maksudnya kalau symmetric dengan reflexive, dia macam mudah. But transitive tu, kita kena uji satu-satu. But the challenge is if it want you to list down the transitive closure. Buat, tengok jawapan dekat yang saya punya discussion tu ya nanti. Okay. That's all. Madam, There is no question. Checkbox other questions. Oh, checkbox. Sekejap tak nampak. Sekejap. Okay. In problem 1, question 5, can the answer be specific? Okay, sekejap.
Saya pergi dekat problem 1 question 5. Dia symmetric ke? Dia refleksif. Refleksif selalunya dia memang simetrik juga. Tetapi selalunya sebab dekat sini ialah kesemuanya ialah refleksif. Memang betul dia boleh jadi simetrik, but the dominant here is refleksif. Ada satu je. Boleh. Can you decide that? Okay. Okay, boleh. Okay, itu saja. Terima kasih. Bye-bye. Stay safe.